محمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya hendak mencari kebenaran, walau bagaimanapun saya dihalang oleh keluarga saya. Dan sekarang ni di akhir zaman, kita diwajibkan mencari kebenaran, walau bagaimanapun terdapat ujian-ujian yang menghalang kita dalam mencari kebenaran ini. Soalan pertama, bagaimanakah kita hendak menghadapi situasi ini supaya kita kekal dalam kebenaran ini walaupun ditentang oleh keluarga sendiri, termasuk saya yang ditentang dapat ujian yang tidak disangka-sangka. Bagaimana kita nak menghadapi situasi yang sebegini? Alhamdulillah. Afiq ya. Jadi sebelum saya nak menjawab persoalan entah ni, yang mana ni akhir zaman, dalam masa yang sama kita tahu di akhir zaman ni kita perlu mencari jemaah kebenaran. Sebab sebelum dunia ni dikiamatkan, rupa-rupanya ada jemaah kebenaran yang akan berperanan untuk menaikkan Islam, menggemilangkan Islam. Jadi dalam masa kita mencari kebenaran ini atau jemaah kebenaran ini, kita dapat ujian. Ujian daripada keluarga, daripada kawan, daripada banyak sudut lah. Seolah-olah yang menghalang kita daripada mendapat kebenaran. Begitu ya, Afiq ya. Jadi apakah sikap kita? Apakah yang seharusnya kita lakukan? Dalam surah Al-Ankabut ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin." Artinya, dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyata terang apa yang diketahui oleh Allah tentang orang-orang yang sebenarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Baik Afiq ya, daripada apa yang saya bacakan ayat Quran tadi, jelas kepada kita semua orang dapat ujian. Orang yang terdahulu sebelum kita pun ada ujian. Nak tengok orang ni betul ke tidak betul dari segi keimanannya, atau dia pembohong je. Sebab nak tahu orang tu baik ke jahat, dia perlu diuji. Jadi masalah sekarang ni, kita ni ada cita-cita nak jadi orang baik, nak cari jemaah kebenaran, dapat halangan daripada keluarga. Adalah sebab-sebab keluarga menghalang ni. Kamu tak payahlah sibuk-sibuk dengan jemaah kebenaran kan. Kamu buat kerja kamu je lah. Kalau belajar, kamu belajar je lah. Jadi macam mana sikap kita? Dengar ya. Yang pertamanya, kebenaran tu wajib. Mencari kebenaran itu wajib. Kan? Jadi kerana itu, kita kena teruskanlah niat kita tadi. Tetapi jangan sampai kita buat dosa. Bila kita nak kebenaran, jangan sampai kita melawan mak ayah kita. Lebih baik kita bersikap diamkan diri. Kita mendoakan mereka. Kita jangan mencetuskan suasana yang tegang. Jangan kita, lebih-lebih lagi, jangan kita mengajak berbalah pula. Mengajak berbalah pula dengan mak ayah kita. Sangat-sangatlah dilarang oleh Allah SWT, oleh agama kita. Jadi bila berdepan dengan situasi yang macam tu, Afiq ya. Jadi yang pertama saya dah sebut, kita yang pertama sekali jangan menentang mereka. Jangan menentang mereka, doakan mereka. Tak payah nasihat orang pun tak payah. Jangan kita sebagai anak ni, kononnya kita betul, memang pegang kita pula nasihat dia orang. Jangan. Tak payah, cukup kita mendiamkan diri, doakan mereka. Dalam masa yang sama, peluang yang kita ada, ketika mana kita berada di mana-mana, kesempatan yang sedia ada, melalui pembacaan kita, melalui Google, melalui WhatsApp, melalui media sosial, yang kita boleh berinteraksi dengan kawan-kawan, kita dapat ilmu, kita teruskan dapatkan ilmu. Ilmu yang dah ada ni, kita amalkan. Ilmu yang dah ada ni, kita amalkan. Yang sunat,
kita cuba amal, yang wajib lebih-lebih lagi kita buat, tak dapat tidak mesti buat. Dan kita, yang pertama, Islam ni dia akhlak. Tunjukkanlah akhlak yang baik pada mak ayah kita, ambil hati mereka. Walaupun istilahnya ambil hati, tapi buatnya lillahi ta'ala. Ini dikatakan Islam. Jadi, mudah-mudahan satu masa nanti, mereka akan menerima kita. Sebab kebenaran yang kita cuba cari, jamaah kebenaran yang kita dapatkan ini, sebenarnya akan menyelamatkan mak ayah kita di sana nanti. Jadi tak boleh kata, oh mak aku tak bagi, jadi kita pun ikut mak ayah kita secara terang. Terus ikut dan kita lupakan kebenaran. Tak boleh macam tu. Sebab itu Nabi SAW menyebut, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan kamu taat kepada makhluk sekiranya perkara yang disuruh itu bertentangan dengan agama ataupun Islam. Meaning to say, atau dengan bahasa yang mudahnya macam ni. Kalau keluarga kita, siapa-siapa yang buat jahat, buat kemungkaran, buat dosa, itu berdosa lah. Itu hak diorang lah, diorang nak buat. Tetapi kalau dia suruh kita, ini contoh sajalah. Mungkin contoh ni tak tepat, tapi contoh, bolehlah sebagai contoh. Katalah ada orang menyuruh kita minum arak. Arak tu haram. Dia kawan baik kita, contohnya. Tapi entah macam mana dia suruh kita minum arak. Kita wajiblah tolak. Jangan kita ikut cakap dia. Tapi bukan bermakna kita terus tidak bersilaturahim dengan dia, tidak berkawan dengan dia. Bab itu saja kita jangan taat sebab maksiat. Adapun maksiat yang dia buat, itu lantak dia. Bukan lantak dia macam mana. Lantak dia tu maknanya itu hak dia nak buat. Itu kita boleh nasihat. Nasihat dia boleh, tegur dia boleh. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bijadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adaful iman. Tegur kalau ada kuasa ke, dengan lidah ke, ataupun benci dalam hati. Jadi berbalik kepada tadi, persoalan keluarga kita yang menghalang tadi, kita jangan taatlah kalau dia suruh benda yang mungkar. Tetapi kita kena cari jalan supaya nak melepaskan diri tadi, jangan sampai kita buat dosa. Jangan kita dia bersalah. Keluarga ada setengah-setengah tempat dia bersalah. Dia tak faham agama, belum lagi mendapat hidayah yang sempurna. Kita yang dapat. Tiba-tiba kita nak tunjuk kita pandai, lawan dia orang. Bertentangan pendapat dengan dia, menunjukkan secara sikap kita. Tak boleh macam tu. Kita kena elak. Elak daripada berbalah, elak daripada buat dosa. Yang kita boleh doa. Kalau dia bagi peluang lain untuk bercakap sikit, kita boleh. Jangan rasa kita lagi pandai daripada orang, lagi hebat daripada orang. Itu tak dibenarkan oleh Islam. Faham ya? Macam mana Afiq? Faham ni? Yang Ustaz cakap ni faham? Silakan terus soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Islam ini adalah agama yang selamat dan menyelamatkan. Bagaimana kita nak mengaitkan Islam ini yang selamat dan menyelamatkan ketika berlaku perang dan ketika kita menghadapi situasi dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh agama Islam? Okey, Afiq. Alhamdulillah. Benar, Islam ni satu agama yang selamat menyelamatkan. Dalam konteks peperangan atau jihad, macam mana nak guna, nak applykan selamat menyelamatkan. Sedangkan perang tu kita nak bunuh orang kafir tu. Jadi apa maksud selamat menyelamatkan di sini? Baik, saya bagi contoh. Jadi dalam peperangan ni, antara orang Islam, agama Islam dengan orang yang bukan Islam, orang kafir. Yang tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi, kalau kita dalam perang tu kita tak bunuh dia. Bila kita tak bunuh dia, dia akan bunuh kita. Itu yang memang perang macam tu lah. Biasanya adatnya. Jadi bila dia bunuh kita, dia akan menguasai. Boleh jadi menguasai bangsa kita, keluarga kita, negara kita. Bila dia ada jumlah yang ramai. Dan dia bukan saja boleh merosakkan umat Islam ini. Bahkan lebih dahsyat lagi, dia boleh menggunakan kekuasaan dia, pasaan dia untuk memurtadkan umat Islam. Jadi, yang lebih baik daripada itu ialah kita membunuh dia. Walaupun dalam setengah keadaan. Dalam setengah keadaan. Ini dicontohkan dalam peperangan di mana Sayyidina Ali, satu ketika dia nak bunuh dah. Nak bunuh dah orang jahat tu. Nak bunuh dah orang yang bukan Islam tu.
tiba-tiba orang yang bukan Islam tadi meludah dia. Ludah dia. Jadi dia tak jadi nak bunuh. Itu maknanya dalam setiap perjalanan tadi rupanya ada memainkan peranan hati kita. Atau niat kita tu, qasad kita. Jadi dia tak jadi bunuh sebab dia takut dia bunuh tadi kerana marah. Rupanya kita kena faham perbezaan antara kerana marah dan kerana Allah. Walaupun perang. Memang kita disuruh bunuh. Tapi niat bunuh tu mesti wajib lillahi ta'ala. Bukan kerana marah. Bukan kerana dendam. Ini umat Islam kena faham. Sebab itu sekarang ni jihad ni, banyak orang dah jadi militan. Dia orang bukan berjihad, dia orang jahat. Dia orang jadi jahat. Faham tak? Dia orang militan, ganas, bengis. Itu bukan dituntut oleh Islam macam tu, bukan disuruh macam tu. Tapi hari ni ramai orang terpesona, ramai orang kagum, ramai orang setuju dengan mana tentera-tentera ni macam Taliban yang seumpamanya yang nampak ganas, nampak berani, inilah dia, tentera Imam Mahdi. Salah tu, salah tafsir. Bukan berjihad, jahat. Sebab walaupun dalam medan jihad, walaupun perang, walaupun nak bunuh orang, akhlak kena ada. Niat kena betul. Jadi macam cerita Sayyidina Ali, dia tak jadi bunuh kerana takut dia bunuh tadi lantaran kerana marah. Sebab orang tu ludah dia. Mesti betulkan niat kita. Jadi di sini Islam selamat menyelamatkan tadi, kita bunuh dia sebab Islam lillahi ta'ala suruh bunuh. Dan kita bunuh dia tu menyelamatkan kita, iman kita, menyelamatkan agama Islam, menyelamatkan umat Islam. Kalau kita perang ni menyelamatkan negara kita daripada mereka menjajah, daripada menguasai negara kita. Jadi sinilah kita kena faham apa yang dimaksudkan Islam tu selamat menyelamatkan. Itu dalam konteks jihad. Itu pun kita, kalau kita mempunyai suatu kuasa atau keadaan yang membenarkan dia ni ditangkap dulu, ditawan dulu, kita memberi ruang untuk dia bertaubat. Kita ajar dia. Dah diberi peluang bertaubat. Kan? Jadi sebagaimana satu cerita dalam kisah Sayyidina Umar, tapi saya tak ingat, saya lupa nama dia. Kembali mengatakan tentang cerita ni, kisah Sayyidina Umar dengan seorang penjahat ni, di mana dia ditangkap kali yang ketiga. Dan orang tu berkata, "Wahai Umar, maukah engkau berjanji? Engkau tidak boleh mengapa-apakan aku sebelum aku minum air ni." Dia dahaga, diberi air minum. "Engkau boleh tak berjanji pada aku, engkau tidak akan apa-apakan aku sebelum aku minum air ni?" Maka Umar kata, "Ya, aku berjanji." Macam itulah gambaran. Kemudian orang ni tadi, sebelum dia minum air tadi, dia tumpahkan. Pandai dia, cerdik dia. Cerdik cara dia lah. Dia tumpahkan air itu. Lalu dia kata, "Hei Umar, sekarang wahai Umar, engkau tidak boleh apa-apakan aku sebelum aku belum minum lagi air ni." Umar kata, "Baiklah. Ya, aku pegang apa yang aku janji pada kamu. Engkau bebas sekarang." Maka kerana dia terkejut dengan akhlak Sayyidina Umar tadi, akhirnya dia memeluk agama Islam. Nampak? Dalam peperangan, dalam medan jihad sekalipun, betapa pentingnya akhlak Islam. Ini yang salah satu yang dimaksud dengan Islam itu selamat menyelamatkan. Artinya, dalam perkara apa pun, istilah selamat menyelamatkan perlu diguna pakai. Kita mencari jalan, mencari peluang. Dalam apa keadaan, jangan kita buat dosa. Sebab Islam itu cantik, indah. Islam itu selamat lagi menyelamatkan. Sebab itu nanti di Malaysia ini, bila mana negara ini dapat diserahkan kuasanya, dapat diserahkan kuasa kepada Fatah At-Tamimi, maka tidak berlaku balas dendam. Tidak berlaku balas dendam. "Oh, dulu engkau kata aku. Dulu kau empat aku. Dulu engkau buat macam-macam dekat aku. Sekarang aku nak balas dendam." Tak ada. Tapi politik hari ini, kalau dapat kuasa, dia pula nak balas dendam. Berdendam di antara satu sama lain. Berpanjangan begitu. Sebab itu perlunya kepimpinan yang bertakwa. Kepimpinan yang bertakwa, beriman dengan takwa yang tinggi ini. Maka dia menyelamatkan diri dia, seluruh umat Islam dan negara. Faham Afiq? Jadi sebagai rumusannya dalam perbincangan kita pada petang ini, saya dapat rumuskan bahawa dalam kita ni, gairah terhadap kebenaran, kita tidak boleh juga buat dosa. Contohnya, dalam kita mencari kebenaran, orang cabar kita. Nak lawan dengan kita. Nak berhujah dengan kita. Nak berhujah tu boleh. Itu last choice. Pilihan yang terakhir. Sebab kita nak berhujah ni, kata guru saya, kata mursyid saya, kata Fatah Taimi, kita bukan lawan hujah tu sebab kita nak menang. Kebanyakan orang bila lawan berhujah nak menang. Nak tunjuk pandai.
kita ni bila kita nak berhujah dengan orang, kita jangan bersandar pada kitab, pada dalil Quran kita, dalil hadis, bukan bersandar pada semua itu. Kita bersandar kepada Allah, nak mencari kebenaran. Kalau dia betul, aku ikut dia. Kalau aku betul, dialah kalau boleh ikut kita. Jadi kebenaran itu kita tawakal. Sebab yang benar itu, yang menang itu tak semestinya benar. Dia menang. Contoh dia ingat dalil ke, atau dia pandai berhujah, tapi dia bukan berada dalam kebenaran. Tambah-tambah lagi kalau dalam diri dia ada kesombongan, ego, riak dan sebagainya. Jadi yang kalah itu bukan bermakna dia bersalah. Tapi nak berdebat boleh je. Nak berhujah boleh je. Islam macam tu. Jadi Islam ni tidak mencabar. Mula-mula dia tidak mencabar. Bila last pilihan yang terakhir dia terpaksa dicabar, baru kita bertemu. Tapi biasanya kemenanganlah yang menang. Sebab bila mana Allah redha kepada seseorang, lebih-lebih lagi kepada jemaah kebenaran, ahli jemaah kebenaran, maka dia akan diberi kemenangan dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada melalui karamahnya, maunahnya, apa bentuk bantuan lah. Maka diberi satu benda yang luar biasa kepada dirinya, sehingga musuh-musuh Islam tu boleh tewas ataupun kalah. Faham? Jadi saya rasa sekadar itu, dan saya minta supaya Afiq bagi rumusan sikit tentang perbincangan kita pada petang. Silakan. Dan kesimpulan yang saya dapat hari ini adalah wajiblah kita ini mencari kebenaran dan jemaahnya. Jemaah kebenaran ini memang ada sekali. Dan ia bertapak di kawasan timur, yakni di Asia Tenggara. Jemaah kebenaran ini adalah satu-satunya tapak untuk kita berjuang di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Dan jemaah kebenaran ini jugalah yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, serta menyelamatkan kita dari azab seksa api neraka. Dan yang kedua pula, Islam ini mengajar kita akhlak. Akhlak itu yang lebih tinggi sekali. Walau bagaimanapun, Islam tetaplah mengajar kita menjaga etika, terutama di dalam perang ini. Walaupun kita berhadapan dengan musuh-musuh yang menghancurkan agama, musuh-musuh Allah, tetaplah kita menjaga etika walau bagaimana sekalipun. Itu je kesimpulan dan ulasan daripada saya. Baik, terima kasih Afiq. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini ada berkatnya, ada baiknya, ada faedahnya, insya-Allah. Untuk kita berkongsi ilmu ni, mudah-mudahan kita akan terus diberi panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita akhirnya nanti dalam masa yang tidak lama untuk bertemu dengan jemaah kebenaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.